Ayah dia sakit, duduk dekat sebelah hospital. Tak boleh nak kena air, nak kena tayamum. Yang heret ayah dia dekat sebelah turun bawah. Turun tayamum lah bengong anak. Itulah bila rajak mari dengar, dia kata penunggang agama. Tak mau dengar. Bila kita ajak mari dengar, dia kata mengajar politik. Lepas tu dah erti, nyusah ke ayah. Dari cakap sebelah heret ayah, dengan tangga. Dah ayah ni gini tangan. Air sebelah pegang watak. Hak ni masuk besi macam hari TV tekak. Dah nak gerak itu tah. Cakap sebelah bawah, turun bawah. Dah erti ni. Faham? Padahal ambil lah tanah, bol dalam pinggang. Wak naik ke ayah, bol lah tapu tepuk lah. Pok itu sapu muka. Dah payah gerak dari beg. Tahu tak? Ada erti? Tak mau ngaji, duk berasa pandai. Ni kan mana berasa pandai. Nah, kalau pandai sungguh pun orang dak berasa pandai. Nah, kita pandai sungguh, alim sungguh, jangan berasa pandai. Nah, Imam Syafi'i ni bila dia sampai 1000 orang guru ilmu hadis, 1000 guru dah dia dapat ilmu. Faham? Dia katakan kullama zadani ilma zadani fahma bi jahli. Semakin bertambah ilmu di dalam dadaku, semakin aku tahu aku sebenarnya seorang yang jahil. Nampak? Kita hak jahil berasa ke pandai. Allah bala tu. Nampak gua ni. Nah, uduh perangai. Muka dah lah uduh. Jangan berasa pandai. Faham? Orang yang paling banyak ilmu Nabi. Nabi ni pun wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kami beri, Allah kata kepada kamu wahai Nabi, daripada ilmu melainkan sedikit. Nabi tu sedikit, pada dia paling alim. Nampak? Orang yang paling banyak ilmu dia Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kami ajar akan Nabi Adam ilmu kullaha. Wak mari taukid semua jenis ilmu. Apa benda hal dunia alam ni khabar ke Nabi Adam. Nah, tapi tidak kami beri melainkan qalila sedikit. Nah, lepas tu tak salah. Ni nyakit gak ni orang-orang pandai-pandai ni. Dia duduk belawang pandai. Nah, dia duduk bangga diri dia, bangga dengan universiti dia, bangga dengan pondok dia, bangga dengan kitab dia, bangga dengan dobek dia banyak, bangga dengan hafalan dia. Nah, jangan rosok hati kita lagi. Dah. Kita ni tak ada apa-apa pun. Allah bagi pinjam sikit-sikit saja. Nah, dah kita ngaji pondok lama 13 tahun. Syaitan cocoklah dia bawa. Mu ngaji pondok 13 tahun, orang tak tahu. Orang ambil kat gambar dobik-dobik kitab sikit banyak buku dalam Facebook. Kita pun pound tembok 2 pi. Pandok bagi. Takut-takut kena kecek. Mu orang tak tahu ngaji 5 universiti dalam dunia ni. Orang tak tahu, orang ingat mu barang ni. Upuh gambar dengan doktor-doktor tak seh. Biar orang tahu hebatnya mu. Kita pun buh lalu. Rindu guruku. Mainan setan dah itu. Dek dia cocok. Ni nak mampu kita. Akhirnya kita jadi apa? Haba'an mansura, debu yang ditiup angin diperdayakan oleh iblis. Nah, molek dah, susuk molek dah. Nak orang tak tahu dah kita ni alim. Ni cocok suruh khabar. Nah, kita puasa orang tak tahu dah, kita main tajuk orang tak tahu dah. Nah, setan cocok Syekh. Mu tajuk malam-malam tak ada orang lawang dah pasal seminar ni. Mu tulis kau sekali buat status yang mu tu tajuk. Dia pun tergoda. Tulis dalam Facebook. Semalam pukul 3 pagi kau buat peti sampai gegar tak. Ana tengah tahajud. Nampak? Mainan. Tapi tu bukan orang seminar, orang air putih. Kita tengok pula kitab pelita penuntut muka surat 16 di tengah-tengah kata pengarang, kata perhamba yakni saya bahawasanya dihikayatkan perkataan tuan guru wahai ayat yang ada mengajar dalam Masjidil Haram sekarang bahawasanya 20 tahun itu belum lama dan panjang masa lama lagi, dan dihikayatkan pula perkataan Sayyid Amin
daripada ulama Arab yang mengajar dalam Masjidil Haram juga sekarang, bahwasanya sekurang-kurangnya masa menuntut ilmu itu 40 tahun. Allahu Rabbi. Batulah belajar kitab-kitab gini kita insaf. Nah, ini kritikal dah keadaan manusia ni yang ada ilmu agama. Hak tak ada tak sekira lah parah daripada dulu dah. Ni hak ada ilmu agama kau parah. Nak ngaji 4 tahun 5 tahun berasa hebat. Ni tengok ni. Guru yang pertama Masjidil Haram kata kalau siapa mengaji 20 tahun sedikit, kena lama lagi. Nampak? Ulama yang kedua pula berkata sekarang zaman dia, kitab ni 100 tahun dah. Nah, kalau nak mengaji molek 40 tahun. Kita banding dengan apa yang berlaku sekarang, mengaji 4 tahun 5 tahun. Nah, berasa hebat, ada yang berasa hebat, ada berasa standing dengan ulama dulu. Ada rasa dia macam Imam Nawawi. Bahkan ada yang tegur Imam Nawawi tak sepatutnya. Dia boleh kata Imam Nawawi tak sepatutnya. Ada lagi berat lagi, dia kata saya rasa imam 4 mazhab tak berapa tepat dalam menilai hadis ini. Aduh. Minum ketum capur untuk ayam munah. Kenapa? Kerana tidak dapat pertolongan Allah untuk tidak bersifat dengan ujub. Ni yang panggil orang ujub. Orang berasa heran dengan dirinya sendiri. Ramai dia ni. Nampak? Sebab tu macam-macam berlaku ke atas umat Islam sekarang. Segala maksiat berlaku. Sedangkan di Malaysia ini, di negara kita, di dunia kita sekarang, ramai lulusan sarjana Islam. Betul tak? Ramai dulu yang bertaraf tak pandai cendekiawan agama ramai. Nah, tapi kenapa? Nak maksiat semakin banyak. Nak perkara kemungkaran semakin banyak. Nah, hak mengaji kitab ramai mana puluhan ribu di negara kita. Hak lulu diploma Islam, hak tu degree Islam, hak tu PhD, hak tu profesor, beribu ada dalam Malaysia. Tapi maksiat semakin banyak. Kenapa? Kerana tidak takut kepada Allah. Dalil mereka tak takut Allah kerana mereka takut kepada makhluk. Tahu tak? Kita pernah rumah. Nah, takut nak mencegah kemungkaran. Berlaku konsert maksiat, diam membisu. Hak pandai-pandai, hak alim-alim, hak piah besar-besar. Tahu tak? Ada kata benda nyak. Kita pernah rumah pada ada heret bini dengan anak je pergi makan sedap-sedap malam-malam. Sibuk benda tu. Pandai di tentang hal hukum hakam Islam. Tak hebat begitu gini. Badan bawa isteri melancong, keluarga melancong, pergi main salji di China. Kenapa tak? Nah, kenapa? Kerana dapat ilmu yang banyak, kemudian dapat tugas yang baik, dapat gaji yang tinggi, selesa dengan dunia. Betul tak? Macam-macam ni nak mari pula konsep maksiat LGBT pula. Nah, tak ada tegur. Yang tegur, alhamdulillah. Yang diam kerana sayangkan pangkat, sayangkan dunia, mereka ni makan api neraka. Dah tak kira mu ustaz, mu baba, mu tok guru, mu kiai, mu PhD, mu doktor, degree diploma, mu apa benda dekan, tak dekan, profesor. Kalau diam daripada menyatakan yang benar kerana sayang kehidupan dunia kamu, mu makan api neraka. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila. Orang-orang yang tahu ilmu agama tapi mereka diam, tidak menyatakan ilmu agama, tidak menyatakan apa ayat yang turun daripada Allah. Wa yashtaruna bihi samanan qalila, tukar dengan pendapatan yang seronok. Dunia itu seronok, padahal dunia itu sedikit saja. Sayang kepada pendapatan, sayang pada gaji, sayang pada enam, sayang pada jawatan. Ulaika ma yaquluna fi butunihim ilan nar. Inilah golongan agama yang tak makan tiap hari dalam perut mereka itu melainkan api neraka. Naudzubillah. Jelas lagi. Orang alim ramai, pandai ramai, pada takut kepada makhluk. Nah, bila takut pada makhluk, mereka sebenarnya tidak alim. Orang alim yang sebenar takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya sungguhnya yang takut akan Allah
hamba-hambanya yang ulama saja. Apa makna mafhum mutabaqah? Yang alim saja takut kepada Allah. Mana dalil mereka tak takut Allah? Dalilnya mereka takut manusia. Takut nak tegur, takut nak kata haram, takut nak kata sesat, takut nak kata ini haram, takut nak kata ini zalim. Takut pada makhluk. Siapa takut pada makhluk, automatik dia tak takut kepada Allah. Nah, dan takut pada makhluk itu haram. Wala takhshawun nasa wakhshawni wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Allah pesan dah dalam Quran, jangan takut pada makhluk, mu kena takut hanya kepada Allah. Jangan jual ayat-ayat Allah kerana bayaran gaji yang sedikit saja bulan-bulanan yang kamu dapat. Nah, itu kita. Dulu jamaah Haji Abdul Rahman Limbung, juang Islam, tak ingat? Mana ada kitab penuh rumah? Nah. Nampak? Tapi bangun berjihad menentang kezaliman. Nampak? Itu betul. Kenapa? Kerana takut kepada Allah. Kenapa? Bila takut pada Allah, tak takut pada manusia. Bila takut pada manusia, tak takut kepada Allah. Gitu saja. 40 tahun mengaji, dia kata. Maka nyatalah daripada ini bahawasanya kebanyakan orang sekarang yang menuntut dalam 4-5 tahun saja, atau 8 tahun, atau 10 atau 15 tahun, dan mendakwa ia akan dirinya alim, dan meninggal ia akan ijtima', tak mau ikut akan ijma' ulama', dan berjumuk kira pada menghukumkan suatu hukum istimewa pula, mendakwa akan dirinya mujtahid, dakwa dia pandai, dakwa dia pakar hadis, dakwa dia pakar fiqh, dakwa dia ulama besar, dakwa saja. Neh. Ngaji 4 tahun ya. Nak. Orang Perak duduk lahir di kampung Lubuk Merbau. Daripada Gerik nak pergi ke Kuala Kangsar, Lubuk Merbau belah kanan. Dia itu di kampung Lubuk Merbau. Lahirnya seorang ulama di situ. Tak, pergi belajar di Mekah, di Mesir. Lama mana dia mengaji? 59 tahun masa talaki saja. Dia meninggal umur 90. Syekh Idris Al-Marbawi, orang Lubuk Merbau. Syekh Idris Al-Marbawi duduk di Mesir. Ada kilang cetak kitab di Mesir. Mengaji ni saja 59 tahun daripada umur 5 tahun. Ngaji saja. Ni kalau 40 tau. Tu. Betul tak? Orang Malaysia dipanggil oleh kerajaan Malaysia balik ke Malaysia, nak tunjuk pada dunia ini ulama hebat kelas dunia. Rupanya anak Melayu duduk di Mesir, dia balik. Orang suruh dia ucap cerita tentang ilmu yang banyak. Dia kata gua ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inni la a'lamu syai'a. Assalamualaikum. Sesungguhnya aku tidak ada ilmu sedikit pun. Assalamualaikum. Nah. Kita 4 tahun ngaji. Nah, saya rasa Imam Syafi'i salah dalam ini. Saya rasa Imam Maliki tak berapa tepat. Imam Ghazali tak pandai ilmu hadis. Nampak orang ni. Kenapa? Kerana hati mereka itu sudah diperdaya oleh syaitan. Nah, orang alim lagi banyak ilmunya, lagi merendah diri. Dia gitu Siapa rendah diri, mu nak rebah dia tak rebah. Muak kau dia rebah, tak akan rebah. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Syafi'i kan baru ni. Bukan zaman Syekh Daud Patah ni, tu baru 300 tahun. Bukan zaman Imam Ghazali, baru 1000 tahun. 1300 tahun dah. Imam Hanafi lahir 80 Hijrah. Imam Maliki lahir 93 Hijrah. Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah. Imam Hanbali muridnya lahir 163 Hijrah. Semua ni mati sudah 1200 tahun. Tapi nama orang sebut sampai sekarang, kitab dia orang ngaji sampai learning. Tahu tak? Tak usah kata dalam kitab tu roh dalam internet ada kitab dia. Tak usah kata Word document, PDF ada.
Nah, kenapa Allah muliakan dia? Kerana mereka 4 orang ni sangat rendah diri. Nampak? Nah. Kita besar diri, agung diri, berasa pandai dan sebagainya. Dah mati orang hina dah. Orang condemn dah berak. Nah, dah mati. Kalau mati, geng. Nampak? Tak ada rugi, rendah diri. Nah, muliakan ulama dulu-dulu. Kita berasa orang lain lebih hebat daripada kita. Nah, dan mengistimbak daripada Quran dan hadis ni. Oh, ni perak ni. Kita tak perlu ikut imam mazhab. Zaman Nabi ikut mazhab mana? Macam ke Raja Lawak. Nah, berat ni. Terlampau dok cerdik sangat. Nah, melampau-lampau. Patut simpan lah sikit bodoh tu. Nah, zaman Nabi mana ada semuanya Nabi. Zaman Nabi ada kitab Sahih Bukhari. Dah boleh tak kita belajar Sahih Bukhari sekarang? Boleh zaman Nabi tak ada. Zaman Nabi ada kitab Alfiah Ibn Malik, nak ngaji nahwu. Tak ada. Zaman Nabi mana ada orang baca Quran, ada muqaddam, sistem Baghdadi, sistem Iqra. Tak ada. Sahabat baca, tabi'in dengar. Tabi'in pula baca, tabi'in dengar. Ni pakai kitab, pakai sistem, ada ilmu nahwu, dibukukan ilmu saraf, dibukukan ilmu ma'ani, ilmu badi', ilmu isti'arah, ilmu tasbih, macam-macam makulat dan sebagainya, usul fiqh, qawaidul fiqh. Nah, semua tu apa pula kita tanya. Nah, jadi kita boleh daripada Quran dan hadis. Kita bukan imam mujtahid. Bukan kata tak boleh, tak nak ikut mazhab boleh, tapi ulama ikut kita. Macam Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dia bawa mazhab dia, pandangan dia. Imam Malik bawa pandangan dia daripada guru-guru dia. Kita boleh tak nak jadi macam Imam Malik? Tak ikut. Imam Malik tak ikut tak mazhab Hanafi? Tak ikut. Imam Malik ikut tak mazhab Syafi'i? Tak ikut. Dan dia mazhab dia lah. Usul fiqh dia, kawaid dia. Kenapa? Kerana ulama-ulama dunia ikut dia. Jadi siapa dalam Pasir Mina ni yang tak nak ikut mazhab, boleh. Apa syaratnya? Ulama dunia ikutmu. Cuma bangun. Hak mana seka aku nak tengok? Ulama dunia ikutmu. Bangun Ada? Faham lagi, bukan tak boleh. Saya tak nak ikut mazhab, boleh. Tapi ulama dunia ikutmu. Mu ada ulama dunia ikutmu, anakmu dah ikutmu. Maka iaitu semata-mata hawa nafsu saja, agah. Hawa lagi, nafsu, agah lagi, maknanya bodoh sombong. Agah ni bodoh sombong, tak reti nak tunjuk pandai. Nak ada pula kelas zaman leni tak mau ikut ulama, nak ikut Quran dan hadis. Memanglah orang ikut Quran hadis, tapi dengan penjelasan ulama tu perlu. Kita nak tengok tafsir, kena tengok perkataan ulama tafsir, bukan mu sendiri tafsir, mu ikut syekh. Memang kita nakkan hadis, tapi yang menjelaskan hadis itu ulama. Kalau dalam bab takhrij hadis perlukan ulama. Nak mensahihkan hadis, hasan ke sahih ke, maqtu' ke, marfu' ke, mauquf ke apa ke, perlukan ulama. Itu maksudnya. Faham? Jadi kita perlu memang tertinggi Quran dan hadis. Cuma kita ikut Quran dan hadis ni dengan penjelasan ulama. Faham? Itu panggil bermazhab. Ulama yang jelaskan, yang terangkan, kerana kita tak faham. Nah, tarikh beranak pun tak tahu, pun tak mau ikut ulama. Nak kita tarikh beranak tak tahu. Nah, siapa tahu tarikh beranak? Dia tahu, mu tahu tarikh beranak? Tarikh mu beranak berapa? Bukan bulan hijrah. Tak tahu tau? Dah faham lagi. Tarikh kita beranak kita tak tahu, tak mau ikut ulama. Alah bala tu. Tak usah kata hal lain, tak usah nak terang Quran, nak tafsir Quran, nak syarah hadis. Nak tarikh kita beranak tak tahu. Mu tahu tarikh beranak? Bulan hijrah tahu?
Tak tahu dah. Tak usah cakap banyak ah. Nah, mana benda yang simple, basic, kita dah tahu benda dah. Itulah manusia pada hari ini. Nah, hanyalah hawa, iaitu nafsu, agah saja, belagak saja. Tiada suatu apa-apa pada hakikatnya, kosong saja. Cakap besar saja. Tak mau ikut ulama, tak mau ikut mazhab, hakikatnya kosong. Wallahu a'lam.